TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya, hos anda, Wani Carey. Okey, baiklah, seperti yang anda lihat, kenapa Wani pakai face mask hari ini? Ini merupakan peraturan baru kita di studio untuk pakai face mask untuk menjaga kesihatan dan kebersihan sesama sendiri. Dan Wani nak ingatkanlah untuk anda semua yang sedang menyaksikan untuk sentiasa ingat dan patuh kepada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, kena basuh tangan kerap ya, kena pakai pelitup muka apabila berada di tempat awam dan paling penting apabila anda berada di tempat sesak, kenalah jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baik. Hari ini satu subjek yang favourite adalah, ini dah kira favourite subjek Wani lah. Sebab apa? Kita akan sama-sama membuat pecutan akhir untuk matematik dan fokusnya kepada matematik kertas 2 dan bersama siapa? Okey, kalau nak tahu anda mesti kenal guru inilah, sebab sebelum ni Wani pernah juga buat kertas 1 bersama beliau. Tapi kalau nak tahu kena tunggu sampai habis, okey? Sekarang ni kita nak tengok dululah profil guru kita hari ini. Mari kita saksikan. Itu dia, matematik itu kacang. Anda mesti tahu ini moto cikgu mana? Inilah dia, kita persilakan Cikgu Azman dari SMK Kuala Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, kita bertemu lagi ya? Ya, alhamdulillah dapat lagi. Okey, Cikgu pun sihat, semangat hari ini Ya, untuk memberikan pecutan akhir untuk pelajar-pelajar dan calon SPM yang akan menduduki matematik pada hari Isnin ni ya Cikgu? Ya, hari Isnin. Okey, mungkin Cikgu boleh bagi kata-kata semangat kepada mereka yang sedang menonton ni nak ambil first paper hari Isnin ni Cikgu. Okey, bolehlah bagi kata-kata semangat untuk mereka yang menonton. Kepada semua anak-anak calon SPM, pejuang-pejuang COVID-19. Isnin ini adalah penentu segala-galanya untuk anda. Setelah anda belajar selama 5 tahun, Isnin inilah penentu segala-galanya. Jom, ayuh bersama saya yakin kamu semua boleh buat yang terbaik. Walaupun kamu dapat banyak cabaran, kamu tetap akan buat yang terbaik pada hari Isnin ini. Yakin dan boleh. Saya yakin kamu semua boleh buat. Good luck semua. Ya, itu dia. Kita perlukan kata-kata semangat pada Cikgu Azman tu. Sebab apa? Yelah, kita dah penghujungnya pelajar-pelajar nak duduk untuk matematik kertas 1 dan 2 tak lama lagi hari Isnin ni. Tapi sebelum kita mulakan Cikgu, kita nak dengarlah dulu pandangan calon-calon yang akan menduduki matematik untuk tahun ini. Mari kita saksikan. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Afzuddin bin Ramizu dari SMK Kuala Selangor. Saya juga adalah pelajar SPM 2020. Untuk skor matematik ini adalah sangat mudah jika anda memberi tumpuan dan sepenuhnya. Ambillah tips daripada cikgu-cikgu anda. Dan untuk skor matematik dan kuasai matematik, anda perlu mengingat 4 bab yang senang untuk tingkatan 5, iaitu bab penjelmaan, graf fungsi, statistik dan juga pelan dan rangkaian. InsyaAllah kalau anda berusaha untuk menguasai 4 bab ini, lulus dalam tangan anda. Semoga anda cemerlang dunia akhirat. Terima kasih kepada saya Anang Aisyah binti Ahmad Zahri. Pada pendapat saya tentang subjek matematik ini, sebenarnya senang nak skor. Senang sangat-sangat nak skor jika kita kena dengan formula, kena dengan caranya. Jika kita memperbanyakkan latihan, bertanya guru jika tak faham. Sebenarnya subjek matematik ni tak perlu nak stres-stres. Dia kena santai, happy-happy, seronok-seronok, baru kita dapat jawapan. Sebenarnya matematik ni juga penting untuk masa hadapan. Kita perlu menguasai ilmu matematik ini untuk masa hadapan. Itu saja untuk saya. Bye. Didik TV KPM. Itu dia pandangan calon SPM dan ada juga dari sekolah cikgu ya, pelajar tadi. Ada. Bersemangat Okey. dia. Hari ini cikgu nak fokus kertas 2. Mengapa kertas 2 cikgu? Kerana kertas 2 adalah markahnya banyak 100 dan kita selalu drill kerana banyak jawapan-jawapan yang kita boleh pantaskan. Biasanya kertas 1 ni kita ada jawapan ABC kita ni
Kadang-kadang pelajar tu susah, dia tembak. Kita tak nak tembak gitu. Kita nak kertas 2 ni, kutip markah sebanyak mungkin. Okey, tu dia. Kalau nak tahu macam mana nak kutip markah sebanyak yang mungkin, kenalah stay sampai habis, okey, bersama dengan Wani dengan Cikgu Azman. Tapi sebelum kita berehat, Cikgu, kita nak ajarlah kepada anda semua, bila kita dah pakai mask, kita mesti simpan mask kita di tempat yang betul. Yeah. Macam mana? Kita kena buka dulu mask saya buka ini. juga. And then, kalau anda ada bekas tempat simpan mask, lebih elok ya, daripada kita biar dia terbuka sebegitu. Okey. Cikgu boleh simpan di sini. Okey, sebab kita dah pakai, kita boleh pakai mask yang baru. Ini untuk simpan. Kalau nak pakai yang baru, lebih elok. Lepas itu, kita kenalah pakai hand sanitizer. Tolong cikgu. Boleh, cikgu. Ni dia. Untuk mengekalkan keselamatan antara satu sama lain. Okey, dan kena ingat, kena ada jarak juga sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini Wani akan masih bersama dengan Cikgu Azman untuk sama-sama kita buat latih to be. Hanya di dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Okey, bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya, Wani Carey. Baiklah, seperti biasa, Wani nak ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP, sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka apabila kita berada di tempat awam dan kena jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Hari ini anda bersama dengan Wani dan Cikgu Azman untuk sama-sama kita membuat latih to be. Bukan latih to be lah. Ini dikira pecutan akhir untuk matematik dan fokus kita hari ini adalah kertas 2. Okey, Cikgu. Hari ini, macam sebelum ni kita hanya bertiga dekat studio. Kali ini kita nak ajaklah, kita nak jemput pelajar-pelajar dari SMK Kuala Selangor untuk bersama dengan kita dalam studio hari ini. Mari kita persilakan pelajar-pelajar kita. Ini merupakan anak-anak murid cikgu juga ya. Dari SMK Kuala Selangor. Okey? Ini dia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, cikgu, mungkin boleh perkenalkan anak murid cikgu semua ni, cikgu. Saya rasa biar mereka perkenalkan diri mereka lebih bagus. Okey, kita persilakan satu persatu daripada mereka untuk perkenalkan diri. Kita mulakan dari Hariza. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hariza Husnah daripada SMK Kuala Selangor. Okey, seterusnya kita nak minta... Okey, siapa bawa Harizah ni? Siapa nak pergi boleh je, unmute mic cakap je. Assalamualaikum, nama saya. Okey. Hai, selamat pagi. Nama saya Navin dari SMK Kuala Selangor. Hello Navin. Okey, seterusnya siapa nak pergi? Tak apa, unmute je. Selamat sejahtera semua. Saya Devitra dari SMK Kuala Selangor. Hello Devitra. Okey, dia nak cakap? Assalamualaikum. Saya Muhammad Fidin Miramizu. Saya dari SMK Kuala Selangor. Ada gaya dia cakap tu, cikgu. Ya. Okey, seterusnya. Yang kelima. Ainul. Ainul boleh, Ainul? Assalamualaikum. Nama saya Ainul dari SMK Kuala Selangor. Dan yang terakhir kita ada... Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ainan Elisha dari SMK Kuala Selangor. Waalaikumsalam. Okey, cikgu, ada 6 pelajar hari ini, ada 4 bunga dan 2 sahaja kumbang. Ya. Ada memang macam tu. Ini volunteer ke cikgu pilih? Ini saya pilih setiap wakil kelas setiap saya ajar ada wakilnya. Kelas saya lain. Ada yang reject sebab malu masuk TV katanya. Takut tak dapat jawab sebab cikgu suka bertanya. Tak Ini apa. yang volunteer yang memang target A. Ya, yang penting anda berani dan saya doakan anda mendapat A+ untuk subjek ini, okey? Alright, cikgu. Kalau cikgu sudah bersedia, dipersilakan. Okey, alright. So, jom semua dengan saya dah. Awak kenal saya, Wani pun kenal saya. Kita teruskan saja terjah kita di last corner. Ya. Okey. So hari ini misi saya mudah sahaja. Okey, mudah saja itu. Kertas 1 saya tak ambil tahu. Sebab saya nak target pelajar-pelajar saya dapat sekurang 15 soalan, betul? Okey. So hari ini misi saya adalah kertas 2. Saya nak at least dapat 60 markah. Macam mana caranya? Okey, so hari ini kertas bahagian A, ini topik yang saya cadangkanlah untuk pelajar-pelajar jawab dahulu. Ya. Dan bahagian B, ini topiknya. Dan saya selalu ingatkan pelajar, jawab bahagian B dulu. So hari ini saya akan ajar bagaimana cara untuk jawab kertas 2. Ikut strategi ni lah. Maksudnya, dapatkan soalan, duduk di meja, okey, baca doa sikit. Okey, terus pergi ke bahagian B. Okey, Okey. bahagian B. Misi kita adalah 60 markah jawapan tepat
jimat masa dan maksimalkan markah. Itu konsep saya. Okey, alright. So, ingatlah pelajar semua ya. Manfaatkan kalkulator, manfaatkan senarai rumus. Jangan biarkan saja rugi. Okey. Soalan nombor 12 dalam kertas 2 B ialah graf fungsi. Semua pandai kan? Okey, saya dah ajar kan cara guna kalkulator, manual pun ada. So, untuk 2 jam setengah nanti, pastikan gunalah semua tekniknya ada supaya matlamat kita adalah kutip markah. Ya, betul. So, okey, ada kalkulator semua anak-anak semua kan kat rumah kan? Alright? Jom kita buat sama-sama. Soalan kata, lengkapkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan X kuasa 3 tolak 2X kuasa 2 tambah 7X tolak 11 dengan menulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan negatif 1/5 dan X sama dengan 2. Okey, semua dah boleh jawab. Okey, cuba sekarang. Cuba. Boleh betul jawapan. Kalau nak bagi tahu, boleh betul jawapan, jangan malu. Okey. Siapa yang dah siap boleh bagi tahu? Okey, saya dah ajar awak semua kan? Guna ni, kalkulator manfaatkan. Alpha, tekan simbol tutup kurungan. Okey, masukkan shift. Masukkan kuasa 2. Masuk simbol kuasa 2 untuk dapatkan kuasa 3 kat skrin awak tu. Okey, kemudian tekan alpha lagi. Setiap nak carikan nilai X tu, tekan alpha. Okey, tutup kurungan. Kuasa 2 lagi. Okey, pastikan skrin awak ikut sini. Okey, kemudian tambah 7. Okey, kemudian alpha lagi sebab masih ada X lagi. Kemudian tolak 11 sama dengan. Okey, kalkulator awak akan bagi jawapan lah. Okey, so untuk kotak yang pertama, soalan minta negatif 1/5. So, macam mana nak buat? Hafizuddin yang atas kali tu, saya panggil dia exotic kat sekolah. Kenapa eksotik, cikgu? Sebab dia memang suka bercakap benda macam tu apa semua. Faham. Bukan berlucah. Exotic. Dia suka yang anti-anti tu dia. Ya, cara dia bercakap. Cara bercakap tu. Okey, boleh. Okey. So, calculate. Masukkanlah negatif 1/5. Dapat jawapannya. Okey. Alright. Hafizuddin buat apa, Hafizuddin? Okey. Ni budak calon A ni. Kena laju. Cakap je. Sekejap, saya tak nampak soalan. Tak nampak soalan. Spek mata ada mata ada 4 tu. Okey? Okey, kita masukkan 1/5 akan dapat negatif 29.375. Okey, Navin dapat Navin. Elisa dapat? Okey, bagus. Okey. Alright. Kemudian tekan calculate lagi sekali, masukkan pula yang 2. Sebab kita nak cari nilai 2. Okey, tekan 2, dapat jawapannya. Okey, lepas selaju ya. Hazira, boleh Okey, tekan 2, dapat 3 depan. Okey, lupa nak beritahu, kalau ada point, nak selamat salin semua. Okey, jangan letak 9 saja. Nanti hilang markah. Okey, kalau ada point, pastikan ada at least 1 point. Baik. Okey. Kemudian dah siap tu, jangan klikkan kita lagi. Kita lompat ke soalan C1. Ni kita nak pantas ni. Okey, C1. C1 kata, daripada graf, cari nilai Y apabila X negatif 0.7. Okey, ini kita kata kita pantaskan cara. Lagi sekali tekan calculate kat kita awak tu, masukkan negatif 0.7. Okey, dapat jawapan dia. Okey, dapat Ainul. Ainul dapat? Dapat Ainul. Buat dekat kelas tu je, pergi cari kelas kosong tu. Dekat rumah je. Rumah sedang renovate. Tak apa, yang penting usaha tu ada. So, dapat jawapannya ialah... Okey, cek tengok. Kau malu kot dah masuk TV petang ni. Bagi tahu je jawapan. Bagi tahu jawapan. Tevitra tadi dah buka mic nak bagi tahu jawapan. Bagi tahu je. Negatif 17. Negatif 17. Okey, betul dan tepat sekali. Tevitra dulu PT3 straight A. Wow. Navin pun straight A. Okey. Alright. Kemudian selesai itu, kita pergi soalan C2. C2. Okey, untuk C2 sama jugalah. Kita gunakan kereta ni mula-mula. Okey. So caranya ialah kita ambil nilai C2 itu, ganti dalam persamaan A tadi. Persamaan A yang ini tadi. Okay. Kita gantikan Y-nya adalah 35. Itu step pertama. Kemudian kita susun, jadikan bentuk am. Yang ada kuasa tertinggi, kuasa terendah, kuasa yang tak ada kuasa dan nombor saja sama dengan kosong. Jadi, 35 tu kita pindah ke sebelah kanan, akan jadi negatif. Berhati-hati dengan simbol. Takut salah, rugi nanti. Okay. Kemudian dapat begitu. Okey, dah selesaikan yang hujung sana. Negatif 11 tolak 35 akan dapat negatif 46. Di sinilah kita akan manfaatkan dari segi kalkulator. Tekanlah kalkulator macam mana? Okey, mod 3 kali. Okey, yang dekat rumah pun sama, yang lain pun sama juga. Betul. Okey, mod 3 kali. Kemudian tekan EQN nombor 1. Kemudian tekan kalkulator sebelah kanan. Sebelah kanan, cari perkataan degree. Oleh sebab tertingginya degree 3, kuasa 3, tekanlah degree 3. Okey, kalau kita minta A.
A lah nilai sebelah kuasa 2. Sebelah kuasa 3, sorry, kuasa 3. Ketika situ ada X kuasa 3 maksudnya 1. Masukkan 1 sama dengan B untuk kuasa 2. Okey, ada negatif. Kalau ada tolak, negatif. Negatif 2 sama dengan C, positif 7 sama dengan. Dan D ialah negatif 46 sama dengan. Terus dapat jawapan. Kalau kita akan bagi kepada awak 3 jawapan. Satu yang berbeza, 2 yang sama. Okey. Kita ambil 1 titik perpuluhan sahaja. So, 3.6. Okey. Yang sama jangan ambil sebab dia berada di luar graf. Okey, alright. Okay, tapi ingat jangan salin semua sebab ini jawapan kalkulator. Soalan kata daripada graf. Nanti kan sia-sia dapat kosong markah. Okey. Dan terus lompat ke soalan Mangadi. D ni ramai calon kata susah, tinggal sebab tak tahu nak buat. Buat bina garis lurus, cari nilai. Susah kata. So kita pantaskan dengan cara lagi sekali kita buat step tadi, susun ikut kuasa tertinggi sama dengan kosong. Okey, pastikan selalu ingatkan hati-hati dengan simbol. Okey, alright. Kemudian sama cara tadi, okay, mod EQN, okey, masukkan nilai. Okey, selaju saja ni sebab yang depan-depan ni pun okey, kat rumah pun dah okey sebab cikgu memang dah pulun habis-habis topik ni. Ya, betul. Okey, so masuk nilai A1, B-2, C-5 dan D2 dapat. Kali ini kan dapat 3 jawapan yang berbeza. Kita ambillah ketiga-tiganya 1 titik perpuluhan. Okey? Tu 3.3, negatif 1.7. Okey? Lupa saya beritahu. Yang bahagian ni tak mudah pun tak apa. Kenapa tahu? Sebabnya lah perbezaan jawapan SPM adalah 0.1. So kalau jawapan tepat 1.7, bagi 1.6 pun masih diterima. Okey. Baik. Kemudian 0.4 ataupun 0.3. Inilah kita tulis kat ruang jawapan. Okey, selesai dapat jawapan ini. Tetapi untuk mendapatkan jawapan markah macam mana cara dia? Mestilah kita lukis graf juga untuk melengkapkan soalan kita daripada graf. Tapi kalau ada jawapan tak ada graf, kosong jugalah. Baziak. Membaziak orang kata. Membaziak. Okey. So, lukis graf. Sama juga. Saya semua satu Malaysia sudah pandai lukis graf. Comel, lotel semua dah. Okey. Alright. So, cuba nak lukis graf yang D tu. Ada 3 jawapan. Pilih 2 sahaja. Sebab garis lurus cukup 2 titik dah cukup memadai dah. So, pilih mana yang awak suka. Saya suka yang jauh-jauh. Okey. Saya ambil 3.3. Tandakan. Pangkah dekat 3.3. 3.3 tu terlihat pada paksi X. Naik ke atas, tanda pada lengkung graf. Okey. Kemudian saya ambil 0.4 pula. Saya ambil tu dekat sikit. Tandakan. Kemudian guna pembaris, sambung saja. Sambung panjang-panjang tak apa, pendek-pendek tak apa. Janji sentuh graf tu. Selesai. Okey. Tak sampai 5 minit, dapat 12 markah. Masuk pokok. Dah. Senang kan? Okey, alright. Alisa faham? Alisa dia bawah ni dia malu sikit. Alisha. Dia malu sikit. Okey. Yang atas tu tak malu tu atas tu. Okey. Soalan kedua, selaju. Statistik. Okey, statistik dia akan bagi tahu biasa soalan ni dia akan masuk bagi raja, pindah melepas ke jadual. Lepas tu lengkapkan. Nampak soalan pun tahu dah. Bilang dulu ada berapa. Okey. Ada 2, semuanya bilang ni lah. Okey, bilang ada masuk nilai. Kemudian pindahkan ke jadual. Ini pun semua rakyat Malaysia. Yang Wani dah lama tak ambil SPM pun pandai dah. Dia ingat saya dah. suka topik ni, cikgu. Okey, bagus lah tu. Ingat sampai tua. Okey, so masuk maklumat dalam tu. Okey, pastikan betul semua. Okey, senang sangat-sangat lah. Tengok nombor tahu. 249 belakang dia. Ikut je. Okey, kekerapan yang tadi kita ambil. Masukkan dan longgokkan ni. Okey, kena hati-hatilah. Takut salah-salah tambah. Okey. Yang pertama tu salin semula 3, kemudian 3 tambah 6 dapat 9, 9 tambah, dia tambah nombor sebelah dia. Okey, sampai hujung ni paling banyak ialah 40. Sepada atas, okey, ada juga calon yang suka buang masa, dia kira 24 tambah 25 pun tak payah buang masa. Okey, ambil nombor hujung sahaja yang 24 9 tu, tambahkan 0.5 sahaja. Selesai. Tak payah nak kira. Sebab tak ada markah pengiraan tu. Okey. Alright, so dapat 4 markah begini. Kemudian soalan minta lagi seterusnya kelas mod. Kelas mod ni apa dia, Navin? Kelas mod. Kelas mod apa, Navin? Kekerapan yang paling tinggi, cikgu. Pandai. Okay? Kekerapan yang paling tinggi sekali. Tapi dia minta kelas, tengok yang bahagian kelas yang hujung sana tu. So, 35 hingga 39 dia jawapan dia. Okay? Jangan letak 12. Rugi. Okay, alright. So, sambung. Okay, kemudian untuk soalan berikutnya tu, lukis Ogif, saya tak tunjuklah sebab saya anggap bukan sanggap. Memang semua dah bersedia. Ya, betul. Okey, dah bersedia. So, inilah bentuk kau nampak nanti. Kau dapat nanti, inilah bentuk dia. Dan tadi sebab saya kata tadi, misi kita kutip 60 markah, bukan 100%. So, saya skipkan soalan D.
Okey, sebab mungkin ada pelajar yang tak tahu nak cari kuartil ke apa semua, kita skip kan. At least dapat markah separuh, okey. Alright, Cikgu, saya ada soalan. Macam untuk graf sebegini kan, kan ada pelajar yang menggunakan tangan fleksibel saja, ada juga yang menggunakan pembaris fleksibel. Cikgu saja macam mana tu, cikgu? Kalau tangannya dibedung dari kecil, cantik lukanya, tak ada masalah, sambunglah. Tapi kalau ada pembaris tu, manfaatkanlah. Itu je saya cakap. Cuma jangan guna pembaris buat nampak lurus sangat, jangan. Kita pergi ke kelengkungan tu. Alright. Doh, sambung lagi. Tu saya kata terus soalan berikutnya sebab saya skip soalan D yang 3 markah tu. Penjelmaan. Hari tu saya masuk MHI, saya kata ini saya bincangkan. Dapat soalan penjelmaan ni, A tinggal dulu. A 3 markah saja, sikit sangat. Kita pergi yang B tu. B ada 6 markah ataupun 9 markah. First kali lah tengok soalan. Dia nak 6 markah. Bila 6 markah, confirmlah berlaku putaran dan pembesaran. Confirm. Cumanya, mana berlaku dulu? Tugas kita ialah baca soalan, labelkan soalan kata. M, N, P, Q ialah image bagi D, F, G. Letak itu. I, O. So, kita tengok. Bila O besar, objek besar, maka berlakulah apa dulu? Tak dengar lagi suara Hariza. Hariza. Bila O besar berlaku apa dulu, Hariza? Pembesaran. Okey. Jangan takut-takut. Kena confident. Masuk TV, mak tengok kat rumah tu. Okey, alright. So, bila O besar, maka berlaku pembesaran dulu, baru berlaku putaran. So, tulis dulu kat ruang jawapan. Yang pertama adalah pembesaran, 1 markah dapat. Yang kedua, putaran. Tulis gitu dulu, dapat 2 markah dah. Bila pembesaran, ada faktor skala. Malas tulis faktor skala, tulis huruf K, tak apa. K. Di situ, kita pilih bucu yang sama. Saya ambil bucu LH tu. 2 kotak. Dia akan sama dengan DG yang hujung sana tu. Dia ada 3 kotak. Bila objek besar, bentuk pecahan. 1 per. Cuma kat sini berhati-hati. Takut akan jadi begini. Kalau mukanya saling berlawan begitu. Bila muka saling berlawan, apa jadi? Nak bergaduh sahaja. So, dia negatif. Kalau raja saling mengikut saja bentuknya, positif. Cumanya kalau objek besar, 1 per. Kalau berlawan muka, negatif. Alright. Kemudian, cari pusatnya. Pusatnya. Senang sangat-sangatlah. Sambung bucu yang sama saja. E sama dengan J. F, sambungnya. Dapatkan persilangannya. Dah dapat jawapan pusatnya di tengah-tengah situ, iaitu 7, 4. Senang kan semua kan? Kemudian putaran. Putaran untuk anak-anak semua ada 2 sahaja. 90 dengan 150. Tengok bucu sama juga. Kita ambil saiz yang sama tu. QMNP dengan KLJH tu. QP. Dia lurus. Dia sama dengan KL, terbalik. Bila 1 tegak 1 terbalik, macam Ultraman jadi apa? Berapa darjah? 90. Dan objek di bawah sana, imej di atas tu. Maksudnya yang KL tu dia akan pusing ke mana? Pusing ikut jam ke lawan jam tu? Bucu yang ini, dia pusing ke mana? Ke sini ke sana ke untuk jadi bentuk imej ni? Ke mana? Buat kat tangan, tak apa. Kita buat kat tangan, tak apa. Pandai terbitra kan? Dia pusing ke bawah sini supaya bucu ini ada di bawah. So, lawan arah jam. So, 90 darjah lawan arah jam. Pusat dekat mana? Ini kita dah ajar banyak kali dah. Taktik banyak, cara banyak. Ada cara X center, ada banyak cara lah. Ini saya guna cara L. So, cara L, pilih satu bucu yang sama. Gerakkan buat huruf L. Jauh dah nak panah. Sesuatu sampai ini. Saya ambil bucu ni. L sama dengan Q. Gerakkan dia. Sini gerakkan dia. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Jam patah balik separuh. 3. So, kena di sini. Kalau bukan bucu, bukan jawapan lagi. So, kita akan gerak ke mana? Ke belakang. 1 kotak. Kita tengok titik kat sini. Bucu kat sini. 1 kotak beza. Ke belakang 1 kotak. Kalau 2 kotak, 2 kotak ke belakang. Barulah pusat yang dekat situ. Tulis kat sini. Tak sampai 2 minit dapat dah 6 markah. Dan curi markah lagi ni. Tengok skala dia. Saya suka ni bapak curi markah ni. Soalan beritahu sekali, dia kata luas MNPQ ialah 38. Tulis cacat dalam tu. Maksudnya kita tahu dah untuk imej. 38. Ganti dalam formula. Formula yang ke-19 yang ke akhir sekali. Iaitu luas imej sama dengan faktor skala
darab dengan luas objek. Ini formula yang dibagi yang terakhir kali. So ganti je. Li 38. K dia tadi kita buat tadi 1/3 tu. Ganti sahaja, dapat markah satu lagi. Okey, dan selesaikan. Senang sangatlah ni. Okey, selesai habis. Okey, dapat yang besar tu 342. Soalan minta cari beza yang besar tu dengan dua yang kecil. So kena tolak 2 kali. Berhati-hati. Jangan tolak sekali ya. Baca soalan tau. Takut awak biasa buat tolak sekali, awak buat tolak sekali, dah rugi markah. Okey. So dapat dah. Selesai. Mudah. Okey. Baru jawab 3 soalan ni dah dapat 30 markah. Ya, betul. Oh, E dalam tangan dah. E dalam tangan dah. Kita nak E, kita nak A ke atas. Betul cikgu. Alright, so kita dah habis. Ini baru permulaan ya. Kalau nak tahu lebih lanjut apa dia tips dan teknik untuk pecutan akhir ni, apa kata kita berehat sebentar lah. Kita bagi cikgu kita bagi pelajar kita di studio dan anda yang di rumah untuk berehat seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya, Wani Carey. Baiklah, sebelum kita sambung untuk segmen yang terakhir ni, Wani nak ingatkanlah untuk kekal menjaga SOP, sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai face mask apabila berada di luar dan paling penting menjaga penjarakan sosial apabila kita berada di tempat sesak. Okey, baiklah cikgu. Kita boleh sambung dengan perkongsian kita ataupun pecutan akhir kita hari ini dengan pelajar dari SMK Kuala Selangor. Dipersilakan. Okey, alright. Ini adalah pecutan. Kita kena pecut Okey, so kita yang mana kita boleh skip sahajalah. Okey. So tadi kita dah buat tadi 3 soalan, memadai dululah untuk 3 soalan tu. Kita dah dapat 30 markah. Kita lompat dulu ke soalan bahagian A pula. Okey, bahagian A biasanya nombor 1 ni soalan set ataupun graf fungsi melorik. Okey, yang ni saya rasa budak pun dah tahu dah. Kat rumah tahu semua kan? Okey, so ini saya lajukan saja. Bila nampak bentuk ini saya lorikkan. Okey, lorikkan sangat mudah. Di mana? Tengok soalan, tengok rajah. Yang dah ada kita tandakan. Okey? Dah ada kita tandakan. Maksudnya dah ada ni tandakan. Okey. Yang belum ada kita bulatkan. Maksudnya kena lukis y sama dengan -6 tu di mana? Okey, di mana? Right. So dalam soalan kita akan tengok bucu-bucu dalam rajah tu. Kita ada 4 bucu. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga dan bucu keempat. Bucu manakah agaknya y -4, -6? Bucu mana y -6 agak-agak? Kalau y ni agaknya mana y ni? 1, 3, 4. Saya rasa bucu yang keempat. Pandai. Okay. Sebab negatif dan dia berada di paksi y yang tegak tu. Okay. So, negatif bawah sini. Terus lukis satu garisan. Okay. Guna pembaris. Alright. Dan cari segitiga. Dalam ni kita nampak segitiga dekat sini. Itulah jawapan dia. Lorikkan saja. Tapi berhati-hati. Tengok simbol. Kalau simbol begini, simbol kecil atau besar sahaja, ada garis putus-putus. Kalau tak buat putus-putus, 2 markah. Okey? Kalau mesti buat putus-putus, 3 markah. So ingat ya, ada simbol begini, garis putus-putus. Kalau simbol double begini, garisan penuh. Okey, soalan nombor 1, 3 markah. Okey, laju. Okey, yang ini, topik ini, cluenya mudah saja. Ada huruf X saja, satu huruf je. Kompolah topik, kuadratik. Dan cluenya juga mudah, kita cari dalam ni. Kita cari keyword dia. Dalam ni ialah luas. Dah tahu dah dalam otak, kena guna formula luas. Luas apa? Trapezium. So, manfaatkan formula kat depan, guna formula trapezium. Masukkan nilai saja. Gini, formula trapezium. Okey, 1/2 darab dengan hasil tambah yang selari dengan tingginya. Dapat jawapan tu. Dan, okey, biasa kalau ada pecahan, hilangkan pecahan dulu. Darab kiri kanan dengan 2. So, dapat 1/9. 94/5, darab 2, dapat 1/9. Okey. Kemudian kembangkan yang kurungan tu. Okey. Semua dah pandai. Kembangkan. Selaju sikit. Okey. Sampai sini, lagi besar tadi kita buat awal tadi, susun ikut kuasa tertinggi sama dengan 0. Okey. Dan manfaatkanlah kalkulator lagi sekali. Mod, EQN nombor 1. Kali ni degree 2 sebab dia kuasa 2. Okey. Masukkan nilai A dia. Okey. Ni selepas gunakan kita dapat jawapan ni. Okey? Dan jangan lupa, ramai calon tertinggal step yang setengah-tengah ni. Ini calon jawapan. Jadi kita buat jawapan ni, kita buat jalan kerja satu lagi. Yang ini kena tunjuk, wajib. Okey? Kalau X4, dalam kurungan kali X tolak 4, simbol bertukar. Kalau ada pecahan, yang di bawah letak tepi X dan tambah kali tolak dan 17 sama dengan 0. Yang ini semua kena tunjuk. Okey? Markah yang pertama ni, bila kita buat sama dengan 0, markah 1. Kurungan tu markah yang kedua dan jawapan markah yang ketiga lah.
Cuma hati-hati kalau kebat ke apa ke, takut. Baca soalan. Soalan tadi minta kata cari panjang PS. Ini baru nilai X. PS yang di sini. Kena selesaikan cari jawapan tu. Okey? Jangan tertinggal. Nanti hilang maka free satu. Sayang. Okey. Alright. Okey. Kemudian, boleh yang rumah lah. Tak faham tanya tau. Jangan takut malu-malu. Okey. Kemudian, topiknya. Nampak ni. Yang ni clue yang mudah sangat. Penyelesaian guna kaedah matrik tidak dibenarkan. Bermaksud topik apa ni? Topik apa ni? Topik apa ni? Topik apa ni? Persamaan serentak. Pandai. Persamaan Persamaan serentak. Linear serentak. Okey, tahu dah begitu. So, tengok soalan. Soalan kata sepapan telur penuh, dia kata. So, kena bilang telur ada berapa? 30 satu papan tu. Okey? Kemudian telur puyuh dia kata 7. Tulis 7. Biasakan diri. Saya biasa guna ayam, A, P pun saya ingat. A untuk ayam, P tu. Boleh guna XY pun tak ada masalah. Okey? Alright. Kemudian Puan Zakia. Ni isi saya ni. Okey? Membayar RM8.20 untuk belian tersebut. Maksudnya, beli 30 biji telur ayam dan 7 biji telur puyuh, dia bayar sebanyak RM8.20. Itu ayat yang pertama. Yang kedua pula, dia kata, beza harga. Bila beza, tolak. Okey, beza belian sepapan telur dengan 1 dozen telur puyuh. Okey, hati-hati ya. Dia beza sepapan telur ayam dengan sedozen telur puyuh. Tadi 7 biji, kan sedozen. Kena ingat, dozen berapa. Okey, dozen tu berapa kena ingat ya. 12 satu dozen ya. Okey, so kena hati-hati. Ini ayat dia. Beza tolak. Dah dapat dua ayat ni, gunalah kaedah persamaan serentak ni sama ada penghapusan atau pergantian. Okey, ini sesuai guna penghapusan sebab di sini ada nilai yang sama. Bila sama kita gunalah simbol tolak. Maksudnya 30A tolak 30A habis. Okey, cuma kat sini lah. Selalu beringat dan berhati-hati dengan simbol. Okey, 7P tolak negatif 12P akan jadi 19P. Okey, ada budak akan buat negatif 5P kerana kecuaian. Dan 18.25 tolak 13.5 dapat situ sama dengan 4.75. Dan selesaikanlah bagi 19 kiri kanan, dapat harga telur puyuh ialah 0.25 sen. Murah je. Okey, lepas tu nak cari telur ayam pula. Gantilah P ni dalam mana-mana yang awak suka. Okey, ganti. Saya ambil mana pun tak apa. Saya ambil yang pertama tu. Okey, ganti saja P dengan nilai dia. Dan selesaikan. Okey, yang saya tunjuk markah tu ialah bahagian yang ada markah lah. Yang penting yang awak kena tunjukkan. Okey, bahagian ni awak boleh tunjukkan. Kemudian nak skip pun boleh, tak ada masalah. Okey, cuma nak tunjuk tak ada masalah. Tu. Okey. Cikgu tak ada masalah tulis A, P tu. Boleh? Sebab kita dah terangkan tadi. A untuk ayam, P untuk puyuh. Kita terangkan tadi. Tapi dalam kerja boleh? Dalam kerja boleh. Kalau guna XY pun kita tahu. X tu apa, Y tu apa. Okey, baik. Alright. Kemudian, yang ni, kita curi makan cukup lah. Banyak soalan ni. Yang kata A saja. Namakan pada ruang jawapan, tandakan dengan simbol theta sudut antara panjang PK. PK yang tu. Dengan muka lantai. So, panjang PK yang hitam itu, lantai yang merah tu. Di mana pertemuan dia? Di bawah sana. So, itulah sudut dia. Buat simbol. Okey, tanda simbol. Ini kalau guna cara lain lah. Okey, saya tunjuk dua-dua sekali. Okey, so buat simbol dan tanda simbol theta. Okey, tak buat hilang markah free. Okey, B saya skipkan. Saya skipkan. Okey, nak curi markah sikit ya. Okey. Penat aku lah matematik. Yang ni cukup mudah dapat markah penuh. Okey. Semua rakyat Malaysia yang anti COVID. Betul ke? Semua rakyat Malaysia yang anti COVID. Betul ke? Betul kawan ni? Tak betul. Kalau tak betul, palsu lah. Tulis palsu. Okey. Semua. Tak ada semua lah sebahagian dia. So, dalam SPM, kalau yang pertama tu palsu, yang kedua tu confirm lah benar. Confirm. Biasanya begitu. Okey, tapi kan nak selamat bacalah juga. Tapi biasanya begitu. Yang pertama tu palsu, kalau biasanya palsu, kedua tu benar. Okey, tapi nak selamat baca jugalah. Okey. Alright, kemudian implikasi. Bila implikasi bisa perkataan apa ni? Misalnya perkataan apa? Dua perkataan. Apa dia perkataan? Sama-sama. Okey, pandai. Jika dan maka. Pandai. Jika dan maka. Di depan ada jika, di tengah ada maka. Okey. Tengah-tengah pemisah ayat. Okey. Jika maka ni wajib ada. So, jika yang pertama ini, maka yang kedua ini. Ayat pertama dia. Yang ini tukar tempat. Okey. Jika yang ini, maka yang itu. Okey. Ini saya kata tadi tu saja dia. Okey. Jika maka wajib ada. Okey. Dan bahagian C, kalau boleh buat. Tak boleh tak apa. Okey, tapi senang sangat. Nampak yang kita buat indeksi gini, sebelum sama dengan awak abaikan saja. Jangan ambil peduli. Selepas sama dengan tengok. Yang tak sama wakilkan dengan huruf N. Kita biasa guna N. Okey. Kemudian
Yang sama sekali balik. Tambah 2, kurungan. Okey. Tak sama lagi. N lagi. Koma kan N 1, 2, 3, dot. Ada merah, kuning, hijau. Lampu isyarat. Paling kurang mesti ada 3. Ya. Tapi berhati-hati sebab di sini kita tulis N dia 1, 3. Sedangkan dalam ni 6, 7, 8. Tak sama. Macam nak samakan dia? Maksud ini ialah tambah 5. Tambah 5. Semua tambah 5. Jadi N yang pertama tu kena buat N tambah 5. Bukan N sahaja. Okey? Faham? Yang kedua ni je 1, 3 tapi dia 1, 4, 9. Ini adalah maksudnya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Maksudnya N kuasa 2. Yeah. Okey? Jadi jawapan sebenar begini. So berhati-hati. Okey? Alright. Okey? Sama lagi. Ini tak salah juga lah sebab ni kita kejar masa. Boleh, cikgu. Kita kejar masa ni tak apa. Okey? Boleh tengok kemudian apa semua ni ya. Selompat boleh. sikit. Okey. Kebarangkalian. Topik 6 markah. Sangat senang. Baca soalan betul. Soalan kata sekeping kad daripada bekas P dicatatkan. Kad itu masuk dalam bekas Q. Okey, berhati-hati dengan soalan. Okey. Dah ambil daripada bekas P1, kad itu masuk bekas Q. Okey. Kemudian kad kedua ambil bekas Q. Okey, faham soalan betul-betul. Jadi buat jadual boleh, senarai satu-satu boleh dan juga berhati-hati sebab dia kata tulis nombor 2 digit. Jadi jangan ada koma. Jangan buat 3,2, 3,1 jangan. Baik kita nombor 2 digit tak ada koma. Buat gini, okey. Buat jadual boleh, senarai satu-satu boleh, tak ada masalah. Buat. Yang penting semua ada. Dan kena ada 3, 3, 5, 5, 7, 7, 8, 8 sebabnya dia kata tadi ambil bekas P masuk dalam bekas Q. Dia kena hati-hati tu. Takut itu. Okey. Alright. So kat sini jawapan gitu. Betul semua, 2 markah dapat senang-senang. Okey. Dapat sampel ni insya-Allah yang B tu confirm boleh jawab. Okey, confirm boleh jawab. Dia kata nak nombor genap. Senaraikanlah dari sini apa nombor genap. Senaraikan je. Dia kata tu. Nombor genap kan tak tahu kod kan? Bila 2, 4, 8, 9. Tulis 9 per 20. Tak permudahkan pun tak apa untuk SPM. Okey. Yang kedua, nombor perdana. Nak pandailah perdana tu apa dia, kuasa dua sempurna tu apa dia. Okey. Tak pandai habis higak tak ada guna gak. Okey. Sama. Ini yang perdana, ini yang kuasa dua sempurna. Okey. Sama juga cara dia. Dapat 2 markah lagi. Senang 6 markah masuk poket lagi. Okey. Kalau dapat jawab begini setakat ni, dah ada markah banyak dah. 61. Dalam 61 dah. Banyak dah. Tadi saya nak jadi nak dapatkan 60 ya. Sebagai extra lagi. Okey. Bagus daripada ni. Sanggup tak bagi tambahan ni. Okey, pagi ni ada tambahan. Tak apa. Terbaik tak apa. Kita berkorban. Okey. Ini pun sama. Topik ini curi markah. Curi markah. Sebab ada pelajar tak dapat jawab tentang soalan ni. Okey. Curi markah. Jadi caranya mudah ya. Tengok darjah. 90 darjah, 65. Ini soalan bagi tahu. 37 darjah, 74. Kita tangkap tu dulu. Kemudian pergi soalan. Pertama kata nak pasang pagar. Bila pagar maksudnya keliling lah. Maksudnya perimeter. Jadi guna formula sudut pada pusat 2 pi j. Kalau dapat pusat luas, pi j kuasa 2. Okey? Alright. Kemudian ganti nilai ya. Kita ambil salah satu tadi. Saya ambil 90 dengan 65 tadi. Ganti maklumat. Ni ada 2 benda. Saya ambil yang pertama yang kuning tadi. Ganti je. Dan saya tinggalkan. Cukup. At least curi 2 markah free daripada tak buat langsung. Ya, betul. Okey. Ni saya konsep curi markah tadi. Okey, sikit lagi. 63 markah dah. Oh, tu ah. Yang ni garis lurus. Oh, ni ramai calon kata susah cikgu tolong lepas SPM tu susah. Nak macam mana memang SPM kena susah kan? Okey? Ya. Alright. Betul. Okey. So, dan nak kena baca soalan juga. Kena baca soalan. Soalan kata PS panjang 100, SQR dan 100. Okey. Kalau sini 100, sini 100. Takkan jadi berapa sini kan? Tahu dah kan? 200 sini. Tahu dah. 180. Kenapa begini? Ni saya pun cuai ni macam mana ni? Malu kat orang. Okey. 100 atau 200 ni? 200. Okey, tak apa cikgu. Puasa. Itu 200. Malu ni saya kan? Tak apa cikgu. Satu Malaysia tengok. Kita manusia tak lari pada kesilapan. Okay. Cuma macam ni saya kat anak murid saya. Berhati-hati. Okey, berhati-hati. Macam saya ada silap sikit je. Hilang markah free. Satu markah tu berharga. Okey? Alright. B saya tak buat. Buat susah. Sangat susah gitulah. Selaju. Ya. Okey. Tajuk. Keluarnya kata, metrik tahu dah dalam kepala. Metrik tahu dah. Ambillah yang ni. 7 berjaya, 5 gagal. Dia kata markah berjaya, P, markah gagal, Q. Jadi kena guna P dan Q. Yang guna nombor lain. Okey? Yang pertama ni. Okey, markah gagal, ditolak, pakai simbol tolak. Okey, yang kedua, beza berjaya jawab dengan gagal jawab. Sama kat beza, tolak juga, P tolak Q. Okey, P berjaya, Q gagal, tolak, begini. Dapat yang ni semua orang boleh buat. Okey, semua orang boleh buat. Dapat jawapan. Mudah saja step dia. Okey, yang ini wajib tunjuk. Ni wajib tunjuk yang pertama ni. Bentuk ini wajib tunjuk semua, tak boleh skip langsung. Okey. Kemudian step yang kedua ni wajib tunjuk juga, tak boleh skip langsung yang ni. Okey.
Yang ini, ni kita boleh skip. Yang biru kita boleh skip sekejap. Boleh skip. Markah untuk yang kuning, hijau, kuning ini. Markahnya. Okey? Alright. Okey. Sikit lagi kod ni. Graf laju masa. Tahun lepas masuk graf jarak masa. Di tahun ini sedang ke graf laju masa. Harap betul lah. Sama juga, ini pun sama juga. Konsep dia lah. Baca soalan betul-betul. Kenal pasti graf ni mewakili yang mana. Kereta X ataupun kereta Y. Okey? Tapi at least kutip 3 markah free daripada 6. 3, okey. Okay, sebab yang pertama tu mudah. Dia kata, nyatakan laju masa Y kereta Y bergerak seragam. Okey, kereta Y seragam yang lurus ni. Dia minta laju sana 70. 70 jawapannya, cukup memadai. Okey, dia minta yang kedua, kadar perubahan laju. Nampak kata kadar saja guna formula keturunan untuk 2 jam pertama. 2 jam pertama. Kat sana lah. Okey, so yang atas sana 090, ini 265 guna formula keturunan. Okey. Yang pertama ni wajib tunjuk walaupun awak tahu. Okey. Dan dapat jawapan. Cukup curi 2 markah itu. Okey. So, pusing-pusing tak sampai sejam kita buat ni, 73 markah dalam poket. Senang sangat-sangatlah kan. Alright, so dekat rumah dah faham tak? Semua faham ya pelajar? Okey. Jangan malu dengan nampak muka ceria-ceria. Okey. Ni kalau boleh buat, sambung untuk 3 markah lagi. Okey? Tak boleh, tak apa. Alright. So, nak kongsi sikit last sekali. Cepat sangat masa kan? Okey. Ini awak semua akan tahulah. Jalan kerja sila buat kemas dan teratur. Tulis di ruang jawapan. Okey? Urus masa dengan baik. Sebab ramai macam gagal buat tu. Okey? Gagal buat jawapan dengan baik kerana kejar masa ataupun dia hang. Tengok salah satu susah, dah jam dah. Ya. Dia dah putus asa. Jangan gitu. Guna strategi yang betul. Cikgu dah ajar macam-macam dah. Jawab bahagian B dulu apa semua. Okey, alright? Jangan risau-risau. Takut. Jangan susah hati. Okey? Sebab mat ni kalau awak jawab, mesti boleh buat lah. Senang sangat-sangat. Okey? Alright. Gunakan clue. Cari clue. Tak tahu, fikir topik mana soalan tu. Sebab kita semua tahu, 16 soalan tu, topik yang berbeza. Kita tahu dah. Okey? Jawab berstrategi. Jangan sembrono. Okey? Alright. Pastikan yakin bila keluar dari dewan, awak yakin, aku yakin 70 markah dalam tangan. A confirm dalam tangan. InsyaAllah. Kita gitu. Alright. Okey. Faham tak ni? Faham tak kat rumah ni? Semua okey. Okey, semua boleh unmute. Kalau faham, cakap faham, cikgu. Okey. Alright. Aku Zidin. Okey. Bagus, Tabitra, Alisa, Ainul, Nabi semua tu. Okey. Cikgu nak bagi pantun lah untuk 6 orang ni. Okey, boleh. Okey, pantun viral dia orang tunggu-tunggu tu. Okey, selalu dia tunggu dari awal tadi. Saya bagi hujung. Okey, alright. Anak gagak terbang melompat. Okey, anak siput terbang merangkak. Pelik tak? Okey, itu sajalah. Okey, alright. Hang semua. Gelak lah, pelajar. Gelak lah. Bukan mic tu, jangan malu. Semua gelak tak ada bunyi, cikgu. Dia unmute, malu. Malu. Tak apa, tak ada masalah, cikgu. Okey, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung rancangan dan cikgu pun sudah memberikan pecutan terakhir yang sangat membantu sebenarnya. Mungkin ini merupakan refleksi. Mungkin cikgu boleh berikan tips terakhir ataupun nasihat dan pesanan kepada mereka yang akan menduduki Maths pada hari Isnin ini, cikgu. Okey, alright. Nasihat saya sebagai seorang guru untuk anak-anak saya kat SMK Kusel dekat seluruh Malaysia, yang pertama sekali adalah tetap jaga keselamatan dan kesihatan. Okay? Yang kedua, tidur awal untuk matematik. Nak study, bangun awal pagi. Okay? Sebab tu otak tengah fresh. Yang kedua, pergi sekolah nanti, bawa air. Air minuman. Otak kena sentiasa basah, sentiasa berair. Okay? Untuk awak fikir nanti supaya awak tak elak-elak berulang alik ke tandas sebab kena lapar ke, nak kencing ke. Jangan nervous. Okay. Kemudian dapat soalan, jawab dengan tenang yakin, guna strategi. Okay. Kertas 2 buat bahagian B dahulu, at least 3 soalan dahulu. Kemudian baru pergi bahagian A. Jangan terikat dengan soalan 1, 2, 3. Takut kalau soalan 2 susah, awak jam. So awak pun down. Tak mau gitu. Okay. So yakinlah pada diri sendiri, awak dah belajar sebanyak mungkin, dah buat banyak latihan, cikgu-cikgu mendoakan. Okay. Mak ayah awak pun dah berkorban banyak. Berilah kejayaan cemerlang untuk diri kamu dan kejayaan kamu akan menggembirakan first kali lah mak ayah kamu. Yang kedua adalah saya. Okay. Yang ketiga adalah seluruh rakyat Malaysia lah. Macam anak-anak murid saya sejanji dengan mereka. Siapa dapat A, RM50 sebagi. Wow, cikgu. Banyak tu. Kalau tapi siapa yang gagal, saya minta RM5 bagi ganti rugi. Okay. Itu nasihat saya untuk mereka. Good luck semua. Okay, good luck semua dari rakyat Malaysia yang ambil SPM. Satu mas penentu segalanya untuk matematik yang awak perjuangkan. Kerana matematik itu
kacang. Ya. Okey, itulah dia pesanan dan kata-kata semangat daripada guru jemputan kita hari ini iaitu Cikgu Azman daripada SMK Kuala Selangor. Dan Wani doakan kepada anda semua pelajar-pelajar dari SMK Kuala Selangor ini, anak murid Cikgu Azman berjaya memperoleh markah yang cemerlang, lebih-lebih lagi dapat A+ untuk matematik. Kena buat bangga cikgu, okey? Kena buat banggakan ibu bapa anda juga. Dan kepada anda di rumah sana, calon-calon SPM sedang menonton Road to Success, Wani doakan yang terbaik dan supaya anda semua dapat jawab dengan hati yang tenang. Dan ingat, okey, kena minta restu ibu bapa, guru dan paling penting kena minta maaf dengan rakan-rakan. Kalau tak ada restu, tak boleh nak jawab nanti. Itulah sahaja daripada saya, Wani Kerry, dan selepas ini jangan ke mana-mana kerana anda akan bersama dengan Afiq Syazwan untuk subjek Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah pecutan akhir. Hanya selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa lagi. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazilah binti Abdul Basir, ibu kepada Ainul Irdina binti Muhammad Anwar. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya Ainul Irdina. Semoga mendapat keputusan yang cemerlang. Begitu juga untuk semua calon SPM 2020, buatlah yang terbaik demi untuk masa depan kalian semua. I wish all the best and good luck to all of you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamimah binti Haji Saad, ibu kepada Hariza Usnah Helmi, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya Hariza Usnah dan semua calon-calon SPM tahun 2020. Semoga semua anak-anak SPM tahun 2020 mendapat kejayaan dan keputusan yang cemerlang, menjadi anak-anak bangsa yang berguna di dunia dan akhirat. All the best and good luck your exam 2020. Good luck.